Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Yang Pertua, Yang berhormat Datuk Menteri Besar, Ahli Majlis Perkara Negeri, ahli yang berhormat Kerajaan, hormat sekalian. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Ta'ala yang diberi kesempatan oleh Yang Berhormat Yang Pertua untuk sama menyampaikan usul junjung kasih saat titah ucapan kepada Yang Mulia Tuanku. Dan sempena dengan itu, saya mengucapkan tahniah kepada negeri dan kepada Yang Tua yang telah melakukan berbagai inovasi baru untuk menghidupkan lagi suasana Dewan Yang Mulia ini. Dalam keadaan yang sama, saya juga ingin menarik perhatian ahli Dewan tentang titah ucapan kepada Yang Tuanku yang pegang akhirnya yang boleh saya bacakan Yang Pertua. Betul berharap kerana negeri di bawah pimpinan Menteri Besar bersama ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri serta dengan kerjasama padu daripada Jentera Pentadbiran Awam akan mendapat petunjuk dan bimbingan ilahi bagi menyempurnakan tanggungjawab dan amanah secara adil dan saksama, jujur lagi ikhlas, amanah lagi berintegriti. Justru itu, saya benar-benar berharap bahawa titah kepada Yang Mulia Tuanku ini menjadi ingatan kepada kita semua. Kerana saya sedar bahawa manusia ini hanya beramanah, jujur sebelum dapat peluang. Tapi bila ada peluang, kebanyakannya kurang amanah dan kurang jujur. Selalu mengambil kesempatan dan sebagainya. Ini berdasarkan penglihatan, pengamatan kita yang lalu. Justru itu, saya mengharapkan dalam keadaan COVID-19 ini, pendapatan kerajaan semakin berkurangan, baru ini dengan kos minyak yang begitu rendah, sebab kerajaan kekurangan pendapatan dan juga kerana terpaksa menanggung projek-projek yang dibuat sebelum ini dan sebagainya. Sudah tentu kerajaan terpaksa mengikat perut dan kerajaan terpaksa mencari jalan untuk menambah pendapatan di sumber-sumber yang lain. Dan saya ingin mengucapkan tahniah kepada negeri Terengganu kerana banyak syarikat-syarikat baru yang ditubuhkan dengan harapan untuk menjana pendapatan ke negeri. Antara syarikat-syarikat yang ditubuhkan termasuklah Terengganu Dredging Sdn Bhd, Terengganu Telecommunication Sdn Bhd dan MPI Modal Sdn Bhd. Tetapi malangnya kita melihat bahawa dari segi urusan takbir korporat, hampir kesemuanya lembaga pengarah dilantik di kalangan orang politik. Justru itu, saya berharapkan bahawa perkara ini dapat diperbetulkan dari masa ke semasa. Di samping itu, saya merasa amat duka cita kerana pertumbuhan MB modal ini adalah bercanggah ataupun seolah-olah persamaan dengan tanggungjawab yang diberikan oleh dalam penubuhan Terengganu Inns. Justru itu, kita mengharap dalam pelabuhan utama ini dapat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya untuk memberikan pulangan kepada negeri Terengganu. Dan saya merasa duka cita apabila kerajaan negeri Terengganu mengambil jalan singkat untuk membeli pendapatan sebagainya, yang mana kita lihat daripada 1999 hingga 2004 kerajaan Terengganu pernah menjual ANW ketika itu. Dan saya difahamkan pada 2019 AGM TDM telah memutuskan untuk menjual 10% saham TDM yang ketika itu dimiliki oleh Terengganu lebih kurang 68%. Dan lebih membimbangkan saya apabila ada usaha untuk mengurangkan lagi hak kerajaan negeri Terengganu pada dalam TDM, iaitu untuk menjual kira-kira 20% lagi saham dalam TDM. Dan mengikut maklumat terakhir yang saya perolehi, iaitu sebuah syarikat di Pahang, Faiz berusaha untuk membeli saham ini dan rundingan-rundingan sedang dibuat. Jadi jadi malang pada Terengganu kerana kita mengharapkan saham TDM ini menjadi milik kerajaan Terengganu dan sekiranya dijual 30%, bermakna saham kita hanya tinggal 40% lebih kurang. Betul lah kita dan syarikat public estate, bila kita kontrol 40% dianggap kita
masih lagi majoriti. Tapi pengucupan ini perlu dielakkan seboleh-bolehnya demi masa depan rakyat di Terengganu. Di samping itu, kita lihat bahawa penubuhan pengambilan pasir hari ini rancak dilakukan di muara-muara sungai di Terengganu. Dan kerajaan Terengganu telah menubuhkan syarikat yang sebutkan tadi, iaitu Terengganu Dredging Sdn Bhd. Sebagaimana saya sebut tadi, saya ucapkan tahniah dan usaha ini untuk mengambil pasir dan untuk membetulkan muara-muara sungai kita ini. Tetapi malangnya, Terengganu Dredging Sdn Bhd ini tidak diberi untuk melaksanakan projek ini, tapi diberi kepada syarikat lain. Dan sepatutnya syarikat ini menjadi payung kepada kontraktor tempatan. Dan sebagai contoh, syarikat di Kota Baru Kelantan, iaitu Asal Jasa Sdn Bhd, yang nama pendaftarannya 2015010078889 dalam kurungan 1133222P, diberi hak eksklusif untuk mengambil pasir di muara Sungai Setiu. Beramat PT 342 tingkat 2 Wisma Gemilan, Jalan Sultan Jaya Petra, poskod 15200 Kota Baru Kelantan. Alamat perniagaan nombor 5235K, Jalan Langgar, Kota Baru Kelantan. Nature of Business, General Contractor. Lembaga pengarah Edi Syariman bin Samsudin, IC nombor 780112087025, alamat 5235K, Jalan Langgar, 52 Kota Baru Kelantan. Kedua, Wan Mizring binti Wan Abdullah, Kad Penalan 821024085936, beramat 490J, Jalan Hospital, 2000 Kota Baru Kelantan. Yang ketiga, Mas Idayuni binti Abdul Hashim, Kad Penalan 791019, alamat 5235K, Jalan Langgar, 2000 Kota Baru Kelantan. Dan kami ikut laporan mudik yang berakhir 31/12/2018. Pendapatan revenue syarikat ini hanya 220,000, tetapi kerugian sebelum cukai RM874,008. Ini bertanggas sama sekali dengan penubuhan Terengganu Dredging Sdn Bhd yang untuk melantik kontraktor komputer dan Terengganu Dredging Sdn Bhd sebagai payung kepada projek-projek ini. Dan saya juga merasa duka cita apabila pelantikan, iaitu Tuan Haji Mazli Zakuan bin Maknur, negeri asal Kelantan, yang juga pernah tidak mempunyai track record yang bagus di Kelantan, dipecat dari PKNK Kelantan, tapi hari ini menjadi memegang jawatan satu pengurusi syarikat, sebelah ahli lembaga pengarah dan satu penasihat pada Menteri Besar. Antara syarikat yang dia punya ialah Terengganu Incorporation Berhad pengarah, TDM Berhad pengarah, Eastern Pacific Industry Corporation Berhad pengarah, TI Petroleum Sdn Bhd pengarah, TI Serikat Sdn Bhd pengarah, Kumpulan Medik Iman Sdn Bhd pengarah, TDM Trend Sdn Bhd pengarah, Kumpulan Terengganu Sdn Bhd pengerusi, Eastern Pacific Property Sdn Bhd pengarah, MMHE Epic Marine and Services Sdn Bhd pengarah, Yayasan Terengganu pengarah, MBI jawatan sebagai penasihat korporat pada MBI, kontrak baru bersambung selama 3 tahun bergaji bulanan, tamat kontrak pada 6 Jun 2015 dan punya pendapatan kira-kira 800,000 setahun, kira-kira 67,000 sebulan. Berasal dari Kelantan. Yang kedua, Yang Mulia Raja Datuk Idris bin Raja Kamudin, negara asal England. Terengganu Incorporation Berhad pengarah, TDM Berhad pengerusi, Chicken Cottage Limited pengarah, Chicken Cottage Distribution Limited pengarah, Chicken Cottage International Limited pengarah, TDM Pension Berhad pengerusi, Kelana Jaya Medical Center Sdn Bhd pengarah, Medik Iman Sdn Bhd pengerusi, TDM Trading Sdn Bhd pengarah, TDM Capital Sdn Bhd pengerusi, Indah Sari Travel and Tours Sdn Bhd pengerusi,
TD Gabungan Sedang Berhak Pengurusi. Itu 6 pengurusi, 6 pengarah. Dengan anggaran pendapatan 650,000 setahun, kira-kira 4,000 sebulan. Dan saya minta penjelasan, adakah benar beliau berulang-alik dari London ke Kuala Lumpur ke Terengganu menggunakan tiket dibayar oleh syarikat. Yang ketiga, Haji Burhanuddin bin Harun, asal Terengganu, dengan asal jawatan pengurusi 12 pengarah, 1 penasihat. Syarikat terlibat Terengganu Incorporated yang berhad pengarah, TD yang berhad pengarah, Eastern Pacific Industry Corporation berhad pengarah, Pengkalan-Pengkalan Kemanusiaan yang berhak pengarah, Eastern Pacific Marine Services yang berhak pengarah, Terengganu Dredging yang berhak pengarah, Primula Beach Hotels yang berhak pengarah, TI Palace yang berhak pengarah, Terengganu Telecommunications yang berhak pengarah, Chicken Cottage Limited pengarah, Chicken Cottage Distribution Limited pengarah, Chicken Cottage International Limited pengarah, MBI pihak kewangan pada MB, jawatan bergaji dengan pendapatan bulanan kira-kira 58,000, kira-kira 700,000 setahun. Dan malahan saya melihat bahawa tidak ada check and balance dalam syarikat ini kerana CEO tidak dibenarkan hadir beberapa anak syarikat untuk mengisi mesyuarat dan sebagainya. Justru itu kita haraplah perkara ini diperbetulkan demi kebaikan rakyat Terengganu. Dan satu lagi, saya masih duka cita juga apabila penasihat MB dengan sebenarnya menggugurkan ahli lembaga pengarah tanpa diberi not sebarang sebab hanya kerana menyokong pihak berkepentingan memberi konsesi syarikat bukan komputer selama 30 tahun dalam menguruskan crane di KSB. Sedangkan crane ini merupakan salah satu pendapatan utama kepada KSB. Saya tahu syarikat yang dapat projek ini dulu 300,000 sebulan keuntungan crane sahaja. Sebab itulah saya benar-benar berharap bahawa sebagai tuanku kita hendak melakukan secara telus dan sebagainya. Kerana ini memberikan pulangan pendapatan kepada kerajaan negeri Terengganu yang lumayan. Di samping itu ada satu syarikat lain, itu bukan baru-baru ini, yang termasuk itu MOU di antara TI Petronas Sedang Berhad dan Raihi Worley Sedang Berhad untuk membangunkan industri oil and gas di Terengganu, tapi telah dibatalkan di sang-sang akhir walaupun kad jemputan telah dikeluarkan. Kita ingin tahu kenapakah pembatalan ini dilakukan, sebab-sebabnya untuk pengetahuan rakyat. Di samping itu kita juga meminta supaya pengurusan KSB dapat diuruskan dengan sempurna, kerana saya sedar banyak penyelewengan berlaku, termasuk juga dalam selain daripada itu dulu kita beri kawasan balak kepada Yayasan Terengganu dengan harapan hasil pembalakan itu digunakan untuk rakyat Terengganu. Malahan saya suatu ketika pernah mengancang kawasan kelabak ini untuk dibangunkan dengan tanah kelapa sawit. Tapi yang terbaru, saya dapat maklumat kawasan-kawasan balak ini telah jual kepada pihak tertentu, dan saya sebut hari ini yang berarti yang pertua, salah seorang pegawai telah menerima suapan sehingga akan putus beg pikul duit. Kita ada bukti. Saya harap pihak kerajaan negeri menyiasat perkara ini. Sampai itu saya nyatakan dengan tegas bahawa sebenarnya dulu saya tidak bercadang untuk bercakap kerana menghormati muafakat nasional. Tapi bila semangat nasional tak menjadi kenyataan sebagaimana kita harapkan, saya merasa sedih dan duka cita. Contoh yang jelas, apabila kerajaan pusat mengumumkan 10 juta kepada kerajaan negeri, negeri Pahang dan Perlis diperintah oleh BN, diagihkan sama rata, sama ada pakai PAS, PKR, DAP dan sebagainya. Kerana untuk rakyat, sebagaimana disebut oleh Ahli Daun Negeri Wakil Mahkamah Pelang, peruntukan ini bukan hak wakil UMNO, bukan hak wakil PAS, tapi hak rakyat. Saya setuju catatan itu. Tapi malahnya penagihan tak sampai kepada rakyat secara terpilih.
Kalaulah wakil bandar kata dibagi 5,000 lebih kawasan dia, akan dibuat 350,000 kepada wakil PAS, 350,000 PPD PAS 305,000, dan wakil UMNO pada 17 bulan saya terima surat selepas 2 hari yang Seri Menteri Besar pergi rumah saya terima surat daripada daerah sebanyak 45,000. Tak apalah, tetapi yang sedihnya, kalaulah wakil bandar kata dia bagi 5,000 orang, saya dong kejar dapat mengagihkan kepada 11,502 keluarga, melibatkan 346,000 peruntukan. Bermakna bagi saya 350,000 diberikan kepada rakyat PAS itu cukup diagihkan pada semua rakyat atas hasrat ini peruntukan hak rakyat. Yang Muhammad, boleh selah sikit Yang Muhammad? Pastilah. 5,000 tadi saya serah untuk daging, untuk orang Muslim. Yang tak sama hak kita bagi untuk COVID lain. Okey, COVID berapa ribu? Kita lebih daripada 8,000. 8,000, okey. Tapi tempat-tempat lain tak sampai. Yang Muhammad, saya cakap bab bandar tadi. Ya betul lah, saya setuju dengan bandar. Bandar 8,000, peruntukan 350,000. Okey, saya dapat 45,000, saya bagi pada 11,502 keluarga, 346,680 ringgit 60 sen. Lagi Yang Muhammad, boleh Yang Muhammad? Boleh sekali lagi? Barangkali Yang Muhammad ada duit lebih sikit. Yang Muhammad PAS ni dia slow, tak ada duit. Peruntukan bukan seluruh duit 350,000 boleh. Saya boleh 45,000, tapi peruntukan federal ada 300,000. Setiap dong. Maknanya berapa ribu? Kau nak bagilah kalau betul nak bagi, tapi kerana masih lagi mengamalkan konsep kita dia payah. Saya tak pertikaikan, betul. Saya tak pertikaikan kalau peruntukan itu peruntukan kerajaan negeri. Jam tak laluan sekali. Sila, tak ada masalah. Dia untuk agihan itu 300,000 adalah one off. Adapun untuk agihan barang sebanyak 100,000 saja. Jadi 100,000 dengan 8,000 barang tu banyak dah untuk kita agihkan kepada rakyat yang terlibat dalam pandemik COVID. Tapi kalau bila Yang Muhammad sebut 350,000 itu secara pukul rata, itu tak betul, sebab 300,000 untuk one off dan 100,000 untuk kita agihkan kepada saja saya ya, saya daripada awak lagi. Saja lah. Saya tahu, saya baca juga, saya terima juga surat 300,100 bantuan, tapi 350,000 COVID. Jadi 400,000 dia belanja situ. Saya baca matematik juga. Tengok pula ketang-ketang apa-apa, nombor 1 dapat berapa, nombor 2 dapat apa. Jangan membodohkan orang. Kan isu bodoh ni sekarang nak sebut bahawa 300,000 tu untuk one off. Betul, one off. 100,000 untuk bantuan am. Campur 350,000 hak kerajaan negeri. Hak federal dia bagi 10 juta, dah 450,000. Jangan benda yang besar. Panah ni. Muhammad, slow sikit tanya sikit lagi. Yang Muhammad kata tadi 11,000 rakyat di cukai dapat, di Kejar dapat. Kejar 11,502 keluarga. Berapa peruntukan yang habis itu? Saya kan dah 340,680 ringgit 60 sen. 346,000. Berapa satu keluarga dapat? Gula 3 kilo, gandum 5 kilo, beras 1 beg. Berapa ria sebeg tu? Tak kira beri apa, kena tanya tu. Kalau Muhammad dah beritahu gitu, mana kita tahu harga berapa satu beg yang Muhammad bagi? Beras sampai kurang 15 ringgit gitu lah. Saya dah beli, saya dah bawa kata. Seberapa belaka? MPPK dapat. Kawasan saya 11,502 seorang je MPPK tak terima. Kalau lain terima belaka. Saya akan ngelori. Tadi bagi kata, sebab tu saya kata, kalau 350,000 campur 100,000, 450,000, semua rakyat dapat. Bukan cara terpilih, sebab sesuai dengan nyata yang dibuat oleh wakil rakyat, wakil pelang. Peruntukan ini hak rakyat. Awak belaka lah. Sebab jangan salahkan MPK. Minta maaf, saya Dr. Seri Menteri Besar. Dr. Seri Menteri Besar sebut situ, iaitu berlaku missing link dengan MPK. Kerana MPK ditubuhkan lebih awal daripada PKN. Betul, saya akui. Tuan saya kata, saya nak persoalkan kalau peruntukan kerajaan pusat, kerajaan negeri. Tapi ini peruntukan kerajaan pusat. Sebab MPK apa ya? Missing link tak timbul. Kalau kita baca buku,
Dalam proses teori, Sigmund Freud kata, missing link itu mana hilang punca. Ada chapter kau. Bila dia sebut manusia, bahasa dia mengeruk monyet apa semua kali, dia kata hilang punca akhirnya. Takkan hilang punca juga kita ni. Saya tak persoalkan. Kalau saya kata kalau PAS bagi, okey, Pertubuhan Negeri, saya tak persoalkan. Tapi ini peruntukan kajian pusat. 10 juta. Kesian rakyat. Walaupun ada duit, tapi dari keluar beli, tak keluar apa. Dalam keadaan muakat nasional. Boleh cek. Betul tak? Pada atas 300,000 setiap wakil rakyat. Patut potong COVID pula 350,000 wakil rakyat. 650,000. Tapi 100,000 saya digunakan untuk bantuan. Cabut 300,000, 450,000. Lebih boleh cukup. Semua rakyat dapat. Saya belajar matematik kau. Taklah bodoh sangat saya matematik ni. Masa kecederaan apa mak? Masa kecederaan ni? Cedera lah pun. Orang ni cedera tu. Jangan saya minta jugalah. Mana sebab tu kata, kalau kita ikhlas dengan semangat yang kita ada, termasuk pembagian tanah dan sebagainya, maka rakyat Jambi sebut berulang kali, kita agih tanah kepada rakyat hasil tanah pertekilan hasil daripada kezaliman BN. Dalam keadaan mufakat sebut zalim juga. Saya boleh jawab tu. Kajian sekarang zalim juga. Rampas tanah yang anak buah saya tanam nenah MB2 15 ekar habis 350,000 di Kampung Buja, bukan secara haram. Saya sebagai rakyat bersetuju, DO bersetuju, lembaga nenas bersetuju, petani bersetuju. Tanah itu bekas dipajak pada seorang yang kemudian dialih PAS oleh Tan Sri Mokhtar selama 30 tahun. Habis tempoh 2007. Dia tanah balik dengan kerajaan. Kita usahakan 10 orang beri, tapi seorang usaha dulu. Tiba-tiba tak masa sebut, mungkin wakil pakar tahu anak buah dia. Kerajaan negeri beri tanah kepada dia tanpa merujuk kepada pejabat tanah. Kalau rujuk pejabat tanah mungkin tak kerja terbeza. Tolak dia orang ambil 15 ekar ni. Tak usahakan. Tapi paper terus daripada ESCO. Tulis kepada beliau menyebabkan kawan ini termasuk tanah yang habis 350,000. Boleh tengok sekarang. InsyaAllah mungkin saya 2 hari saya majak TV kita tengok. 350,000 usahawan muda habis. Kerana dia bukan cara haram, cara teratur. Apa makna muakat nasional kalau begini rupa? Selama ni saya kata saya gigi sak jongang tahan piring kau. Tak mau cakap, tapi bila keadaan keterlaluan sangat, macam hari tu ESCO jawab. Bila saya tanya, dia jawab kadang tidak ada pengalaman ketika tu. Saya kata kalau ada amat zaman sekali sakit dah, tapi kerana mufakat punya harga, saya kata tiap tu soalan dari terima, yang payah terima cari soalan lain. Sebab kita pernah ketika tu jawab samamu. Kalau zaman sekali dia sakit agaknya. Kalau tahu baik tanya orang nak jawab. Sebab tu saya minta lah dengan mufakat nasional ini berhati-hatilah. Kalau nak baik molek. Nak perang kita istiar perang, tak masalah. Saya boleh berperang. Perang ni kerja saya. Bukan sama negeri je. Nak federal kita perang. Jadi kita kata saya ni habis kan dah. Nak berlembut, nak apa semua sekali, tapi nampak caranya tak jadi juga. Saya minta lah sungguh-sungguh. Jangan timbulkan ketegangan. Kalau nak bincang boleh. Sebab kita boleh bincang. Demi rakyat Terengganu. Tak masalah. Okey. Tapi tu, selagi saya minta lah. Dari segi tanah sebagai disebut tadi. Kita tahu kuasa kerajaan negeri. Saya EDO tanah. Saya tahu undang-undang tanah. Bila turun jadual 5A, walaupun kita bayar sekalipun, undang-undang kata, selagi tak keluar gerang tanah kita, itu hak kerajaan. Kerajaan boleh bagi baik duit. Tetapi, dengan semangat muakat nasional, takkanlah kita itu 3 kali rayu, tak keluar gerang, lepas tu akhirnya beri kepada koperasi PAS. Apa perasaan kita? Apa perasaan saya di bawah sana? Dan masalah kita, rakyat bawah sana, rakyat perang je. Perang tu, kira apa, kira. Jadi kalau kita baik, muakat nasional, kita buat muakat nasional. Kalau kata muakat nasional berlaku Terengganu, okey, kita buat cara tak berlaku. Tak ada masalah. Boleh berlaku. Saya sebenarnya saya orang lembut sangat. Tak kalau orang puang. Tak mana-mana senang kita. Tapi kerahlah saya boleh sakit ya. Saya dah lari punya. Saya kamu semua dah. Saya kata saya ibarat ular tedung.
Kalau pandai boleh rosok, boleh cium. Tapi anda siap, sengak. Lepas tu saya minta lah, dengan keadaan semangat muakat nasional, mulai senyap belakang dewan ni. Saya minta lah, dia kata, dia betul. Saya respect dia betul. Dan dia betul buat perubahan-perubahan, saya hormati. Terima kasih. Perubahan, inovasi yang dilakukan. Satu pendekatan baru. Yang mudah kita, ahli yang berhormat, menjalankan tugas, kewajipan dan sebagainya. Tapi hak dah betul, saya kena tegur. Walaupun pahit. Ini yang kita kena akui. Kalau saya kata, kalau buat baik nak boleh, buat cara baik. Jangan main petting. Tak boleh. Saya tak ada hak, saya kata. Saya boleh belaka. Lembut, boleh lembut. Saya lebih lembut kalau orang lembut. Tapi jangan kasar dengan saya. Okey, Mak, ayat akhir. Akhir kalam. Jangan ada dusta di kalangan kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.